Assalamualaikum. Selamat pagi guys. Baru balik. Penat banyak kerja ni sekarang ni. So ni pun baru sampai rumah. Nak mandi and then tidur. Dan pagi besok nak bangun awal besok ni. Dan hari ni lah, besok hari ni pun ada mesyuarat Exco. Banyak kerja lah. Hai, penat. Waalaikumsalam. Ada pukul 2 sahaja je kan. Buat pukul 2 kan. Waalaikumsalam. Hello sahabat saya Iwan Labu. Iwan Labu ni sahabat saya ni, Ketua Pemuda Rasah. Saya harap dia dah jaga badan lah. Waalaikumsalam. Botak, campaign manager tak tidur lagi. Botak steady. Waalaikumsalam semua. Waalaikumsalam dari Gunung Semanggul, Nur Izma Lia. Assalamualaikum sis. So korang ni tak tidur kenapa? Dah pukul 2 dah ni. Korang tak tidur kenapa ni? Dah pukul 2 dah. Korang tak tidur kenapa? Mimpi apa tiba-tiba online ni? Tak ada mimpi apa. Cuma saya semalam saya nak buat live tapi tak sempat. Memang tak sempat kan. Ada member datang rumah, lepak sampai pukul 6 pagi kan. Lepas tu tadi pun kita boleh Shah Alam, ada kerja sikit dengan Mami Onang. So balik ni baru sampai rumah ni. Saya cakap buat live sekejap lah kan. Live sekejap. Salam. Suara clear kan suara? Sound tak okey tu aku rasa korang punya masalah. Sebab sound aku okey. Setahun tenggelam timbul saya. Ya ke? Saya rasa mungkin sebab saya pegang, saya tutup bawah dia. Okey, so suara okey tak? Test 1 2 3, suara okey tak? Syarifuddin Sa'ari Cidin. Waalaikumsalam dari Pulau Pinang. Waalaikumsalam. Syamsuddin daripada Pasir Mas, Kelantan. Tangkak steady Asif. Baru balik Tangkak makan durian rumah Datuk Rahim, Timbalan Ketua Bahagian UMNO. Ledang. Pagi. So suara okey Isayub baru balik berniaga. Steady bro, cari rezeki. Clear Awi cantik Awi. Okey. Teruskan share. Tak adalah topik berat-berat, topik simple-simple je. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sudi tengok live saya pagi ni. Saya buat live sekejap. Saya buat live saya nak berkongsi. Saya nak meluahkan sedikit perasaan apa yang terbuku dalam hati saya dan dalam kepala saya. Saya cakap pasal pengorbanan kan, sebab saya melihat pengorbanan ni penting. Bukan semua orang berani untuk berkorban, sanggup untuk korban. Bukan semua orang sanggup untuk berkorban. Malah ada kadang-kadang semuanya mencari tempat selamat, posisi selamat, yang tak nak sanggup pun berkorban, tak nak langsung berkorban, apatah lagi berkorban untuk perjuangan. Saya sanggup berkorban dan saya dah buktikan saya sanggup berkorban. Apa saja pun saya sanggup berkorban. Saya lawan Anwar Ibrahim, saya kena saman pun saya lawan. Saya tak berhenti kan. Kena tangkap, kena lokap pun saya tak takut. Pada saya ni pengorbanan. Sebab yang penting mesej kita sampai. Yang penting kesedaran anak muda Melayu Bumi-Putera sedar betapa pentingnya kuasa politik. Dan saya rasa selepas pilihan raya sampailah ke hari ini, ramai orang muda ni yang dah sedar apa itu kuasa politik. Cuma mereka ini bukan orang politik. Ramai rakyat ni bukan orang politik pun. Mereka tidak tahu apa itu politik. Mereka pun tak minat nak join UMNO ke PAS ke PBBM apa tak lagi kan. Mereka tak berminat. Tetapi apa yang mereka tahu hari ini, apa yang anak muda tahu hari ini adalah mereka tidak mahu lagi DAP menguasai kerajaan. Apa yang anak muda mahukan hari ini adalah kerajaan ini mestilah ditadbir oleh
orang Melayu dan juga Bumiputera. Yang mana kita pun ajak China dengan India untuk tinggalkan DAP. So inilah kempen yang kita selalu cakap, kita selalu nyanyikan. Kita tak nak DAP. Tak nak. Kita tak mahu lagi. Jadi bila sampai ke tahap hari ini, yang mana berkemungkinan besar pilihan raya akan diadakan. Mungkin bulan 9, mungkin bulan 10. Yang mana ramai yang menjangkakan bahawa Parlimen akan dibubarkan pada bulan Julai nanti. Jadi, andai kata Parlimen dibubarkan pada bulan Julai dan pilihan raya diadakan pada bulan 9 ke bulan 10, adakah parti-parti Melayu ini sanggup untuk berkorban? Sebab saya suka dan saya kena puji dan saya kena cerita perkara yang sebenar. 2008 lah, kita cerita 2008. Parti Keadilan Rakyat, PKR, bertanding banyak kursi Parlimen. Kursi DUN dan Parlimen. Begitu juga 2013. Mereka bertanding banyak kursi Parlimen dan DUN. Tetapi pada pilihan raya ke 2018, Parti Keadilan Rakyat yang mana dipimpin oleh Wan Azizah pada waktu itu, Anwar Ibrahim dalam penjara, mereka ini sanggup, PKR sanggup untuk berkorban kerusi, memberikan kerusi-kerusi yang menjadi tradisi kepada Parti Keadilan Rakyat ini kepada PBBM, Parti Bersatu dan juga Amanah. Bermakna mereka sanggup memberikan kerusi-kerusi yang mana mereka bertanding ini kepada PBBM dan juga Amanah. Kadang-kadang kalau fikir balik, kenapa dia sanggup bagi kerusi-kerusi tu? Tapi inilah pengorbanan yang sebenarnya dilakukan oleh Parti Keadilan Rakyat. Kerana Parti Keadilan Rakyat melihat bahawa inilah cara untuk mereka mendapatkan kuasa. Kerana mereka tahu, kalau mereka saja yang pergi bersama-sama dengan DAP, mereka tidak akan mendapat kuasa politik. Tetapi mereka mesti membagikan kerusi yang ada ini kepada Bersatu dan juga Amanah untuk mendapat kuasa politik. Dan itulah kebenaran yang mana PRU ke-14, PBBM dapat 13 kursi, Amanah dapat berapa kursi, tak ingat 10 apa. Yang mana PKR tetap menjadi majoriti dalam Pakatan Harapan dengan 50 kursi Parlimen. Jadi, saya beringat dengan apa yang berlaku hari ini, cerita tentang kursi UMNO yang nak dibagikan kepada PBBM, yang mana ada segelintir pemimpin UMNO yang tak boleh terima. Ini satu benda yang saya tak nafikan. Betul lah, kan? Kita sebagai UMNO, kita kena pertahankan kerusi kita. Kita kena pastikan kerusi kita ini, kita mesti bertanding. Tapi kadang-kadang kita kena rasional juga. Yang mana saya rasional. Rakyat tak peduli pun. Anak muda Melayu hari ini tak peduli pun. Yang mereka tahu, mereka tidak mahu parti politik ini berpecah. Yang mereka tahu, mereka tidak mahu DAP lagi menjadi kerajaan. Jadi amanah ini diserahkan kepada kita, orang politik, khususnya UMNO yang merupakan pemegang amanah kepada orang Melayu untuk memastikan pilihan raya ke-15 akan datang, tidak ada lagi pertandingan 3 penjuru yang mana kita mesti menang dengan majoriti yang besar. Saya yakin orang Melayu dan juga Bumiputera Sabah Sarawak akan pastikan kemenangan kita. Saya yakin, 100% saya yakin. Mereka akan mengundi gabungan yang sekarang ni, UMNO, PAS, PBBM, GPS. Saya yakin mereka akan memastikan kemenangan kita ni. Tetapi kita ni sendiri sekarang, adakah kita sanggup berkorban? Kalau tanya pada orang UMNO, sanggup ke berkorban? Tak semua orang UMNO sanggup berkorban. Kenapa kita tak sanggup? Kenapa kita tak boleh jadikan contoh Parti Keadilan Rakyat yang mana mereka sanggup berkorban kerusi, yang penting mereka mendapat kuasa politik. Kerana UMNO itu tetap menjadi dominan. UMNO itu tetap menjadi majoriti dalam Parlimen maupun DUN. UMNO tetap menjadi majoriti. Kalau kita fikir-fikir balik, contoh di Melaka, ADUN yang menang paling banyak adalah DAP. DUN paling banyak di Melaka adalah DAP. Tetapi Ketua Menteri Melaka diberikan kepada Amanah.
Ini juga pengorbanan yang dibuat oleh DAP. Yang mana DAP ni, dia tahu demi kuasa politik, demi mendapatkan kuasa, dan mereka ada matlamat dan mandat lebih besar, mereka bagi kepada Parti Amanah untuk menjadi Ketua Menteri di negeri Melaka. Berbezalah dengan Johor, Negeri Sembilan dengan Perak berbeza. Walaupun DAP majoriti, tetapi sebab undang-undang tubuh kerajaan negeri, mereka tidak boleh menjadi menteri besar. Tapi di Melaka, mereka boleh menjadi ketua menteri. Tapi mereka serahkan kepada Parti Amanah, Adun Amanah ni. Jadi, pagi ni saya sukalah kalau boleh kita muhasabah diri dan kita melihatlah perjuangan sebenar kita ni. Sebab hari ni semua orang kena berkorban. Setiap daripada kita semua kena berkorban. Wak Imah kau parti apa sekalipun, UMNO ke, Bersatu ke, PAS ke, apa-apa sekalipun, semua kena berkorban. Pengorbanan yang mana kita nak dapat kerajaan dengan majoriti 2/3 parlimen. Kita nak 2/3 parlimen, baik. Kita tak nak lagi menang sipis-sipis. Kita tak nak menang dengan majoriti munah. Tak nak. Kita nak menang 148 kerusi parlimen. Dan saya memang dah buat kira-kira dah. Kalaulah semua parti-parti Melayu ini, termasuk Bumi-Putera Sabah Sarawak, tidak berpecah, orang Melayu Bumi-Putera yang mana akan menyokong kita, kita akan menang 151 kerusi parlimen. Lebih. 3 daripada 148 kursi parlimen. Guys, 148 kursi parlimen ni, dengan dapat 2/3 majoriti parlimen ni, banyak perkara yang kita boleh buat. Banyak perkara. Banyak, sangat banyak. Dan perkara-perkara ini adalah perkara yang penting untuk kita menstabilkan balik politik dalam negara kita, memakmurkan ekonomi kita, dan memastikan keharmonian kaum ini tidak lagi digugat oleh puak-puak chauvinis DAP. Dan sebab itu, untuk kita sampai kepada 148 kursi parlimen ni, semua pihak saya minta untuk fikir rasional dan berkorban apa yang terbaik untuk kita memastikan kita mendapat 2/3 majoriti parlimen pada pilihan raya ke-15. Yang ini yang orang muda nak. Yang ini yang orang muda harapkan. Sebab cukup-cukuplah kita berpecah belah. Kita dah nampak kan? Cukup-cukup kita berpecah belah. So guys, ni perkongsian aku pagi ni. Ingat, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, bila lagi? UMNO adalah amanah kepada orang Melayu. Siap untuk berkorban demi kelangsungan survival orang Melayu, agama Islam dan negara ini. Okey guys, Assalamualaikum. Tidur dulu.